Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tamizi bin Muhammad Saleh. Saya akan membentangkan pembentangan tajuk permasalahan dalam solat, iaitu masalah solat ketika perang. Untuk pendahuluan, solat adalah salah satu ibadat yang penting di antara sekian banyak ibadat yang ada di dalam ajaran Islam. Ia merupakan suatu kewajipan bagi mereka yang telah balik. Wajib dalam artinya ia harus dilaksanakan dalam situasi atau kondisi bagaimanapun, baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan sakit. Seberat apapun sakit yang kita alami, solat tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam situasi perang pun solat berhukum wajib. Dalam arti kata lain, selagi nyawa masih melekat di badan, selagi kita masih hidup, solat wajib dilaksanakan. Berarti solat hanya boleh ditinggalkan bila mana kita telah meninggal dunia. Syarat-syarat solat khauf ataupun solat ketika perang. Di sini ada beberapa syarat yang telah disepakati oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Hendaklah bilangan tentera Islam itu lebih banyak. Tidak dikhawatiri tentera musuh mampu membuat serangan hendak ketika sembahyang berlangsung. Hendaklah bilangan tentera Islam itu dapat dipecahkan kepada beberapa bilangan. Cara ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Ibnu Majah daripada hadis Jabir seperti berikut. Imam perlu membahagikan tentera kepada dua kumpulan. Setiap kumpulan perlu lebih daripada 3 orang kerana dikira berjemaah itu sekurang-kurangnya 3 orang. Seterusnya, setiap kumpulan akan membuat saf di belakang imam. Satu kumpulan boleh berdiri daripada beberapa saf mengikut jumlah yang munasabah di mata imam. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, saya ikut solat khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barisan kami dibahagi kepada 2 bahagian dan kedua-duanya berdiri di belakang beliau, sedang musuh berada di depan di arah kiblat. Nabi Muhammad SAW membaca takbir dan kami pun takbir pula. Beliau rukuk dan kami pun rukuk. Beliau i'tidal, kami pun i'tidal pula. Ketika beliau sujud, maka saf yang di muka pertama ikut sujud, sedang saf di belakang tetap berdiri menghadap musuh. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai sujud dengan saf pertama, maka turunlah saf yang kedua untuk melakukan sujud, lalu kembali berdiri. Kemudian saf yang di belakang maju ke depan dan saf yang di depan undur ke belakang. Lalu Nabi Muhammad SAW rukuk dan kami pun rukuk pula. Beliau mengangkat kepala, kami pun mengangkat kepala. Lalu apabila beliau sujud, maka saf yang di depan yang di waktu rakaat pertama, saf di belakang mengikutinya sujud, sedang saf yang kedua menghadapi musuh. Dan setelah Nabi Muhammad SAW selesai sujud dengan saf pertama, maka sujudlah pula saf yang kedua. Kemudian beliau memberi salam dan kami sama-sama memberi salam. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Nasab, Ibnu Majah dan Baihaqi. Perkara-perkara yang boleh membatalkan solat khauf ataupun solat ketika perang. Terbatal wuduk ketika dalam sembahyang, menjerit dan melaum sekiranya tidak diperlukan. Gerakan-gerakan yang banyak yang tiada kaitan dengan peperangan. Darah yang banyak tidak menjejaskan sembahyang di sisi mazhab Maliki, tetapi Imam Syafi'i membatalkan sembahyang kecuali kerana terpaksa atau darurat, maka ianya dimaafkan. Okey, untuk penutup, antara hikmah disyariatkan solat khauf ialah Islam menggalakkan kita supaya menunaikan solat secara berjemaah, memudahkan urusan umat Islam dalam melaksanakan kewajipan, melihat ikatan jemaah di kalangan umat Islam agar sentiasa teguh dan kuat, menunjukkan bahawa solat itu adalah sesuatu yang wajib dan perlu dilaksanakan walau bagaimana jua keadaan sekalipun. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.